Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Industri kereta ni sekarang ni dah berubah. Sekarang ni kita dah dapat lihat industri kereta dah berubah. Daripada kereta petrol dia dah pergi kepada kenderaan hybrid. Dia dah pergi kepada PHEV. Termasuklah pergi kepada versi EV. Dia sama juga dengan kereta di sebelah abang ini. Apabila kalau kita sebut je McLaren, kita dapat membayangkan sebuah kereta yang sangat-sangat cantik. Pada masa sama juga dia punya prestasi memang superb lah orang katakan. Dan nak tidak, orang katakan benda tu tidak boleh menidakkan. Dan untuk model kita nak review hari ini adalah kita nak review sebuah model terbaru daripada McLaren yang juga merupakan model PHEV, iaitu McLaren Artura. This is the new model, new engine. So macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk tekan loceng. So tunggu apa lagi? Let's go. Seperti abang katakan, this is the new model, new engine, di mana yang ni juga adalah model McLaren pertama yang didatangkan dengan high performance hybrid. Yang ini adalah model pertama dan juga dia juga adalah model pertama yang orang katakan didatangkan dengan lightweight architecture, di mana berat dia cuma 1.4 tan saja ataupun 1395 kilogram. Yes, sangat-sangat ringan. Dan kalau kita lihat secara overall, sebenarnya walaupun dia adalah sebuah kereta hybrid, tetapi dia punya DNA, identiti, design untuk sebuah McLaren masih lagi sama. Kalau anda lihat, sama ada model 720 ataupun 750, design dia adalah hampir sama. Cuma perbezaan dia adalah dari segi design, dia punya architecture saja yang berubah. Masih lagi jenis yang menajam pada bahagian hadapan. Dan anda lihat dekat sini, dia ada two tone color, body color dan juga warna black color. Dan untuk model ini, dia ada banyak tempat-tempat ongap angin. Untuk satu, aerodinamik. Kedua adalah untuk menyejukkan. Okey, sama ada menyejukkan enjin dan sebagainya. Lebih kepada aerodinamik. Kita lihat kat sini, lampu dia masih lagi tajam. Okey, kalau kita compare dengan model McLaren yang lain, sebenarnya design dia dah hampir sama. Perubahan beza mungkin ni atas, mungkin bawah, ini atas, di bawah, itu saja beza. So ongap angin ni bermula pada bahagian depan. Kalau kita tengok bahagian hadapan dibawa sehingga ke bahagian sisi. Kadang kalau kita lihat untuk bahagian sisi, rim is a all black punya rim. Rim depan dan juga belakang lain. Depan bersaiz 19 inci, pada bahagian belakang bersaiz 20 inci. Dan of course untuk brake caliper, yang ini kita nampakkan is a black and white punya caliper lah. Okey. So seterusnya untuk bahagian tepi, kalau kita lihat kat sini, side mirror berwarna gelap. Dan of course yang ini adalah jenis orang katakan pintu, pintu gunting lah. Pintu gunting. Ini adalah orang katakan similar ataupun standard ataupun kita boleh dapat dekat mana-mana model McLaren. Kebiasaannya pintu dia adalah jenis yang beginilah. Tetapi interestingnya pada bahagian dalam, nanti saya kongsikan kepada anda. Okey, so untuk bahagian depan, cuba datang ke sini sikit. Okay, kita lihat kat sini. Angin dibuat pada bahagian depan, dia terus pergi ke bahagian pintu dan dia keluar pada bahagian ini. Yang ini besar gila-gila, babe. Kau tengok tangan aku masuk dalam Babe, sampai sini, babe. Sampai sini, kau tengok. Oh, gila lah. Ini kalau ayam bertelur, siap boleh beranak kat dalam ni, babe. Tetapi yang ni memang salah satu ongap angin, orang katakan aerodinamik dan juga ongap angin untuk menyejukkan bahagian enjin pada bahagian belakang. Yang ini adalah versi rear wheel drive. Tetapi yang aku concern kalau nak cuci aku tak tahu macam mana cuci, babe. Ini semua jaring-jaring, babe. Tadi aku tanya ada seorang member dia profesional buat pencuci Dia kata, saya pun tak tahu macam mana mau cuci ni kereta. Mungkin mau buka kot. Tapi kalau mau tembak, ini takut nanti bocor pula. Bengkok, dia kata. Itu masalahnya. Tapi kalau kau dah mampu beli kereta macam ni kan, takkan nak berkira cuci kereta kan. So yang ini adalah model PHEV. Yang ini adalah charging dia. Sebab dia ada kiri juga kanan. Yang bahagian kiri adalah charging. Yang ini adalah type 2 AC charging. So dah bercerita dari segi charging ini saya tak boleh jalan jauh pun. Dia cuma boleh pergi sehingga 30 km saja. Fully electric. 30 km saja. Itu boleh pergi kelajuan maksimum sehingga 130 km sejam. So, pergi ke bahagian belakang. Aku rasa bahagian belakang nampak macam cantik sikit. Dan ada orang macam Uncle YS dia gurau-gurau, dia katakan belakang ni macam dia kata Honda Civic. Jaring-jaring interior Honda Civic kan, dia kata kan. Jahatlah Uncle YS ni. So bahagian dalam kita nampak dia punya body shape, dia punya language kan.
super cantik babe. Super cantik. Dengan ada jaring-jaring yang begini kan. Dan of course exhaust kebiasaannya ada pada bahagian bawah. Tetapi untuk yang ni, design yang ni dia anjakkan ke bahagian atas bagi membenarkan design McLaren ni dekat bawah dia boleh buat apa saja dia boleh buat. Biasanya kalau exhaust kat bawah dia plain macam tu. Once dia anjak ke atas benda tu dia boleh bagi design yang dia what they can do dia boleh buat kat sini juga. So bagi aku belakang ni memang sangat-sangat cantik lah. Dan beralih kepada enjin, beralih pada enjin pada bahagian belakang. Yang ini menggunakan enjin 3.0 liter V6 twin turbo. Yang inilah versi hybrid. Yang ini kalau combine antara enjin dan juga bateri, dia boleh pergi sampai 680 horsepower dan juga 720 Nm torque. Kotak gear 8 kelajuan, di mana yang ini 0 to 100 cuma 3 saat. Top speed boleh pergi sampai 330 km sejam. Dan babak kita bercerita benda ni kan, tadi aku saja tinjau kan, dah cerita kereta-kereta McLaren kan, minyak apa dia isi, adakah minimum RON 95? Ni tengok. Kita tengoklah. Minimum adalah RON 98. Minimum kena RON 98 walaupun kata mahal kan. Macam aku cakap lah, mampu beli kereta ni bang, harga 1.05 juta, tak termasuk dengan tax. Masuk dengan tax plus mana 2 juta. Apa nak berkira sangat. Okey. So sekarang ni kita masuk ke dalam pula. Jom. So, untuk bercerita dalam, tak apa kita tutup pintu dulu. Saja beritahu korang, walaupun aku badan besar, aku boleh duduk, aku boleh masuk, aku boleh tutup. Jangan jealous Hashtag jangan jealous. Okay, so untuk dalam McLaren Artura ni, it's very simple. I think dekat mana-mana kereta sport, kalau kau pergi pun kereta-kereta prestasi, dalam memang simple. Dia tak perlu complicated sangat dengan pelbagai butang, banyak butang, tak perlu. It's very simple. Kalau kita tengok kan, yang ini, dekat yang ini, steering yang ini kau tengok dia banyak gunakan elemen-elemen carbon fiber. Contoh dekat bahagian steering, ini adalah semua carbon fiber. Untuk pedal shift adalah carbon fiber. Bahagian tepi pintu carbon fiber, pada bahagian tengah carbon fiber. A lot of the carbon fiber kat sini. Tapi untuk bahagian atas, yang ini gunakan Alcantara, dengan Alcantara. Tetapi untuk yang ini dia nampak a bit kelakar sikit. Kalau kau tengok daripada luar, kalau kau tengok dia macam terapung tau. Yang ini tak boleh lipat. Kita dah tanya, ingat boleh lipat. Tapi ini tak boleh lipat. Seperti mana 720 saya tengok dia boleh lipat, tapi yang ni dia tak boleh lipat. Yang ni memang dalam nampak okey, tapi daripada luar nampak macam bit buruk sikit lah. Yang ini fully digital, tapi sebaliknya sistem infotainment kat sini, yang ni menggunakan saiz 8 inci. Nampak macam kelakar sikit lah, tapi yalah, orang tak ada duit sembang kan, macam ni lah kan. So nampak a bit kelakar sikit lah. Tapi mungkin ini, tapi kalau kau tengok kedudukan dia memang dia fokus kepada pemandu. All kada kat sini semua adalah fokus kepada pemandu. So kiranya kau memandu, kau drive, memang kau fokus kat sini. Dan yang ni sebenarnya mood dia ada 4 mood pemandan tau. Dia ada comfort, dia ada sport, dia ada track dan juga dia ada electric. Electric maksudnya kau gunakan fully bateri lah, dia boleh jalan 30 km. Okey lah. So at least sini ada ada USB port Type A, ada Type C kat sini, ada armrest yang cukup satu tangan. Tapi kalau dua tangan kat sini bergaduh sikit lah, sebab kecil kan. Yang ini gear indicator semua kat bahagian sini. Start engine kat bahagian sini, gear DNR, semua everything pada bahagian tengah yang ni. Itu je lah. Tapi aku boleh katakan, aku boleh masuk, maksudnya aku boleh beli kereta ni. Bila nak beli? Tunggulah doa banyak Okay, so sekarang ni kita keluar sikit, kita buat sikit kesimpulan. Macam aku cakap, berapakah harga untuk kereta ni? Jom. So, berapa pula harga kereta ni? Macam katakan, harga yang saya mention tadi tu RM 1.05 juta, itu adalah harga dekat Langkawi. Maksudnya tak termasuk dengan cukai. Kalau dekat sini, saya rasa probably dia akan jadi satu kali ganda. Mungkin probably dalam 2 juta untuk harga itu. So, bagi anda yang nak gunakan kereta ni dekat Langkawi, harga dia 1.05 juta. Tetapi it's a good news macam aku cakap kan. Sekarang ni kita dapat lihat industri kereta dah berubah. Soon, nak tak nak kita kena terima kehadiran kereta EV bakal memenuhi jalan raya kat atas, dekat sama ada dekat dunia ataupun dekat Malaysia ni juga. So anyway, nyatakan dekat dalam komen bawah, apakah komen korang pasal kereta yang cantik ini. Serius babe, cantik babe. Aku cuma belum mampu je. Kan, duit tu tak banyak lagi. Kalau duit banyak tu, teringin juga nak pakai satu. Walaupun teringin lah, hati tu teringin lah. Kan? So, sampai sini saja video kita pada kali ini. InsyaAllah nak minta test drive. Tak ada gambar pula, tak tahu dia nak kasih ke tidak kan. Itulah, kalau ada rezeki, kalau dia nak bagi, Alhamdulillah. Okay, kita jumpa lagi dalam masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.